Dah alas tak? Alas. Rendah lah. Dia tenggelam. Boleh. Meja ni tenggelam. Hadis, kita hadis. Riyadhus Shalihin. Kita buka pengajian kita pada malam ini dengan sama-sama membaca Alkitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabil izam syai'ullahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidud du'ail mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Shadaqallahul azim. Maksudnya, takutlah oleh kamu akan bala bencana yang akan berlaku tidak akan terkena kepada orang-orang yang zalim di kalangan kamu saja, tapi mengenai kepada semua makhluk. Oleh itu, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha keras balasan azab seksaannya. Alhamdulillah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Maksudnya menuntut ilmu itu adalah wajib kepada setiap muslim lelaki, setiap orang Islam sama ada lelaki ataupun perempuan. Alhamdulillah. Yang dihormati Tuan Imam kita, Tuan Haji Mansur, suruhnya Fadil Tuan Bilal kita, tak lupa juga Tuan Siak, kemudian jawatan kuasa masjid Kampung Melekai, Riah Melekai ni. Seluruhnya sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimahullah taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah, lagi kita dapat bersama pada malam ini untuk kita sambung kuliah kita yang tertangguh sebabkan COVID-19 ini. Lama juga kita terpaksa tangguh kuliah kita. Tapi kalau tempat-tempat lain tu dah lama dah mula dah.
Bulan Julai hari tu pun banyak dah tempat-tempat yang kita dah start kuliah. Di sini baru malam ni lah bermula, kan. Saya pun faham dengan keadaan apa yang berlaku zaman sekarang ni, sana sekarang. Jadi insya-Allah bersama-samalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala mengangkat akan bala yang berlaku sekarang ini dan diberikan kemudahan kepada kita dalam menguruskan segala urusan-urusan kehidupan kita, insya-Allah. Jadi malam ini kita sambung kitab hadis Riyadhus Shalihin bab mujahadah. Babul mujahadah, dan kita berada di hadis yang ke 8 di sini. Kalau dalam kitab Jawi ini hadis 104. Kalau dalam kitab Arabnya 102. Dalam kitab Jawi ini terjemahan daripada Jakim ni 104. Dalam kitab Nuzhatul Muttaqin di muka surat 109, hadis yang ke 102/8. Hadis 102/8. Dalam Jawi 104 di muka surat 214. Betul InsyaAllah yang ada kitab boleh semak, tak ada kitab dengar je lah. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat manfaat sama, insyaAllah. Jadi hadis yang ke 104 yang berbunyi an Abi Abdullah Huzaifah ibni Yaman radhiyallahu taala anhuma, telah meridai Allah Subhanahu wa taala akan keduanya. Qala, berkata ia, sallaitu ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam zatal lailah faftatahal Baqarah faqultu yarka'u indal mi'ah summa madha faqultu yusalli biha fi raka'atin famada faqultu yarka'u biha summa iftatahal nisa faqara'aha summa iftataha Ali Imran faqara'aha yaqra'u mutarassilan iza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha wa iza marra bi su'al sa'ala wa iza marra bi ta'awuzin ta'awuza summa raka'a wa ja'ala yaqulu subhana rabbiyal azim fakana rukuhu nahwan min qiyamihi summa qala sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu summa qama tawilan qariban mimma raka'a summa sajada faqala subhana rabbiyal a'la fakana sujuduhu qariban min qiyamihi rawahul Muslim. Hadis ini riwayat daripada Imam Muslim. Hadis ini terima daripada Abi Abdullah, gelarannya Abi Abdullah, nama sebenar Huzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma, telah meridai Allah taala akan keduanya. Qala, telah berkata ia, sallaitu ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailah. Dia kata, aku telah bersembahyang bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam zata lailah, pada satu malam. Zata lailah maknanya pada satu malam. Faftatahal Baqarah. Maka Nabi Muhammad SAW membuka akan sembahyangnya dengan membaca suratul Baqarah. Masya Allah Tuhan. Suratul Baqarah baca. Fakultu, kemudian aku berkata, yarka'u indal mi'ah. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun ketika sampai pada ayat yang ke-100, maka Nabi pun rukuk. Sampai ayat 100, Nabi pun rukuk. Surah apa yang dibaca tu tak? Suratul Baqarah. Suratul Baqarah. Summa madha, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian Nabi meneruskan bacaan. Summa madha, kemudian Nabi meneruskan bacaan.
Faqultu, kemudian aku berkata, yusalli biha fi raka'atin famada. Maka aku berkata, kan Nabi Muhammad SAW sembahyang dengannya suratul Baqarah tadi pada, lalu aku sangka baginda akan membaca surah itu dalam satu rakaat lah, maksudnya yusalli biha fi raka'atin. Aku menyangka bahawa Nabi akan sembahyang dalam surah ini mana sampai pada ayat 100. Lepas ayat 1 kemungkinan Nabi akan rukuk lah. Ini sangkaan dia lah. Maksudnya dengan fakultu tu, maksud asal mana fakultu, aku berkata. Tapi di sini bukan mana aku berkata. Bermakna di sini mana aku menyangka. Abdullah bin Ibnu Huzaifah menyangka bahawa Nabi SAW akan rukuk dia sampai pada rakaat yang pada ayat yang ke-100. Pamado, tiba-tiba Nabi meneruskan bacaan. Tiba-tiba Nabi meneruskan solat. Fakultu, maka lalu aku berkata ataupun aku menyangka yarka'u biha, Nabi akan rukuk dengannya. Selepas dia akan meneruskan bacaan nanti mungkin Nabi akan rukuk. Ataupun mungkin dah lepas sampai Baqarah nanti mungkin Nabi akan rukuk. Summa iftatahal nisa. Kemudian Nabi Muhammad SAW membaca suratul Nisa. Nabi baca suratul Nisa. Sepatutnya Nabi baca Ali Imran kan? Ali Imran. Kalau ikut pada turutan daripada surah-surah terdapat dalam Quran, kita biasa Fatihah dulu. Lepas tu kita akan masuk kepada suratul Baqarah. Lepas tu Ali Imran. Tetapi Nabi melompat kepada suratul Nisa. Masya-Allah. Faqara'aha, maka lalu baginda Nabi Muhammad SAW pun membacakan surah itu. Summa iftataha Ali Imran. Kemudian Nabi Muhammad SAW membaca surah Ali Imran pula. Terbalik pula. Sepatutnya suratul Baqarah. Lepas tu kalau ikut nak ikut turutan lah. Suratul Baqarah, lepas tu Ali Imran, lepas tu surah Nisa. Tapi sekarang ni Nabi membaca dalam solatnya itu suratul Baqarah, lepas tu Nisa, lepas tu Ali Imran pula. Dah terbalik kan? Itu. Baik. Faqaraha, maka lalu Nabi Muhammad SAW tu membacalah akan surah Ali Imran tadi. Yaqra'u mutarasilan. Nabi Muhammad SAW membaca dalam keadaan mutarasilan, keadaan tertil. Maksud tertil ialah terang bacaan, jelas bacaannya, tidak terlampau cepat dan tidak terlampau laju. Itu maksud tertil. Warattil Quran tertila. Iza marra bi ayatin fiha tasbih sabaha. Apabila baginda Nabi Muhammad SAW sampai pada ayat yang mengandungi tasbih, maka Nabi Muhammad SAW pun bertasbih. Subhanallah. Itulah. Iza marra bi ayatin fiha tasbih. Bila Nabi sampai pada ayat yang terdapat dalam ayat itu mengandungi makna tasbih, maka Nabi Muhammad SAW pun bertasbih. Wa iza marra bi su'al sa'ala. Bila Nabi sampai pada ayat yang mengandungi orang kata permintaan pada Allah, doa kepada Allah, sa'ala, maka Nabi berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iza marra bi ta'awuzin ta'awuza. Bila Nabi sampai pada ayat mengandungi ta'awuz, makna minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi pun mintalah perlindungan kepada Allah taala, ta'awuz. Summa raka'a. Kemudian lepas tu barulah Nabi ruku. Boleh Nabi ruku. Yang Huzaifah bin Yaman tadi yang menyangka Nabi akan ruku selepas 100 ayat, Nabi akan ruku selepas suratul Nisa dan sebagainya. Maknanya sangkaan dia tu melesetlah. Tak betul lah sangkaan dia. Rupa-rupanya Nabi akan baca sampai pada Ali Imran. Lepas Ali Imran barulah Nabi ruku. Summa raka'a. Faja'a yaqulu subhan rabbiyal azim. Maka lalu Nabi Muhammad SAW pun membacalah pada rukuknya subhan rabbiyal azim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Fakana rukuhu nahwan min qiyamihi. Maka adalah rukuknya Nabi Muhammad SAW itu hampir sama panjangnya dengan qiyamnya tadi. Masya-Allah. Dahlah qiyam itu lama berdiri tu. Diri lama kan.
baca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, baca surah An-Nisa. Lepas tu dia punya rukuk sama pula panjang dengan dia punya qiyam tadi, berdiri tadi. Pakana rukuhu nahwan min qiyamihi. Summa qala, kemudian Nabi Muhammad SAW pun berkata, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Allah Subhanahu wa taala mendengarkan orang-orang yang memujinya. Kan? Ya Rabbana, ya Allah Tuhan kami, lakal hamdu, bagi Engkau segala puji. Summa qama tawilan qariban mimma raka'ah. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun berdiri dalam keadaan panjang. Qariban, hampir sama, mimma raka'ah, daripada apa yang dirukuk tadi. Masya-Allah. Dah lah berdiri lama, rukuk pun lama, iktidal pun lama, sama panjangnya dengan dia punya qiyam tadi, berdiri tadi. Summa sajada, kemudian lalu Nabi Muhammad SAW pun sujudlah. Faqala, maka Nabi pun baca dalam sujud, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi, maka adalah sujudnya itu qarib, hampir ataupun lebih kurang sama, min qiyamihi, daripada berdirinya. Masya-Allah, sanggup kau tuan-tuan macam tu? Kan? Kita imam baca lama kan dah mula mengelisai kan. Lama bona lah imam ini, bila lah nak habis kan? Ini orang kata salah satu orang kata gambaran lah, gambaran ibadah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua persoalannya ni, semayang waktu bila ni yang dilakukan oleh Nabi begitu lama ni? Adakah semayang fardu? Jawapannya bukan semayang fardu, tapi semayang tahajud. Jadi hadis ni disebutkan pemasannya di dalam, kalau disebut dalam kitab syarahnya Nuzhatul Muttaqin, disebutkan bahawa hadis ini disebut dalam babul istihbab tatwilul qiraah fi salatul laili. Bab pada menyatakan sunat memanjangkan bacaan di dalam salatul laili, sembahyang malam. Sembahyang malam. Baik. Jadi maksud dengan sallaitu ma'an nabi, aku sembahyang bersama Nabi, maksudnya salatut tahajud. Salatut tahajud. Kemudian apakah makna mutarassilan? Mutarassilan maknanya tertil. Tertil yang nyata segala huruf-huruf, ma'ata'i kulli harfin haqqahu, serta memberikan akan setiap huruf akan hak dia. Memberikan setiap huruf akan hak dia. Baik, apakah faedah pada hari ini? Kalau sebut dalam kitab Arabnya dia kata yazuzul iktida fi salatin nafilah. Haruslah mengikut dalam sembahyang sunat. Mana berimam lah, haruslah berimam ataupun mengikut orang lain di dalam sembahyang sunat. Wa yustahabbu tatwil qiyamul laili, dan disunatkan memanjangkan sembahyang malam. Wa annahu la kirahah fi qiraatil Quran min ghairi tartib suwaril mushaf, dan bahawa sesungguhnya tidak makruh pada bacaan Quran dengan ketiadaan tertib surah-surah yang terdapat dalam mushaf. Daripada hadis ini menunjuk pada kita bahawa dibolehkan kita membaca bacaan-bacaan dalam Quran, dalam mushaf yang mana tidak mengikut tertib. Mana kita nak bawa ayat tu dalam sembahyang. Kalau kita nak bawa ayat dalam sembahyang tu, tak semestinya ikut tertib lah. Rakaat pertama kita baca surah Al-Baqarah. Rakaat kedua kan kita tak nak baca surah Al-Baqarah. Kita nak baca surah lain lah. Lepas tu nanti rakaat keempat, contohlah kalau ada sembahyang 4 rakaat lah, sembahyang 4 rakaat, boleh kita baca surah yang tidak ikut tertib lah. Rakaat pertama kita baca surah Al-Baqarah. Rakaat kedua kita baca surah An-Nisa. Rakaat ketiga kita baca Ali Imran. Rakaat keempat kita baca surah Al-Maidah. Betul tak? Dia tak ikut tertib. Adakah ditegah kita membaca surah-surah tidak ikut tertib? Tidak ditegah, tak ada masalah. Tapi kalau ikut tertib pun lagi elok. Wa qala ba'dhum al-kirahah. Sedangkan berkata sebahagian ulama pula makruh kita membaca surah-surah dalam Quran yang tidak mengikut tertib. Ini akan berkata sebahagian ulama.
Wa qala tasbih fi ruku' wa sujud maratan. Sekurang-kurangnya tasbih dalam rukuk itu atau sujud itu baca sekali je. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sekurang-kurang tasbih dalam rukuk dan sujud ialah sekali. Wa aqallal akmal salasah marat. Sekurang-kurang kesempurnaannya kita baca 3 kali. Wa aksaruhu 11. Dan sebanyak-banyaknya tasbih kita baca dalam rukuk atau sujud ialah sebanyak 11 kali. 11 kali. Wa amma ziyadah ala zalika faqad waqa'a minan nabi sallallahu alaihi wasallam nadiran. Adapun kita baca lebih di atas demikian bacaan, maka sungguh telah berlaku pada dia ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dalam keadaan nadir, jarang berlaku. Mana Nabi pun ada buat sebenarnya, tapi jaranglah Nabi buat. Tetapi kelazimannya Nabi akan baca sama ada 3 ataupun 11. Paling banyak pun 11 kali. Wa inna ma khassa ruku' wa inna ma khassa ruku' bi ta'zim wa sujud bil a'la. Dan hanya saja dikhususkan ruku' itu dengan kita baca ta'zim. Subhan rabbiyal azim. Kan disebut ta'zim, subhan rabbiyal azimi wa bihamdi. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala dengan kebesarannya, wa bihamdi dan dengan kepujiannya. Wa inna ma khassa ruku' bi ta'zim. Kata syarah. Hanya saja dikhususkan rukuk dengan ta'zim. Wa sujud bil a'la. Dan sujud kita baca al-a'la, lebih tinggi. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Maksudnya Allah Taala yang maha tinggi kan. Kita tak baca subhana rabbiyal azim dalam sujud tu. Kita hanya baca subhana rabbiyal azim dalam sujud, dalam rukuk. Dalam sujud kita baca subhana rabbiyal a'la. Dalam rukuk dan dalam sujud kita tak baca subhana rabbiyal azim, tapi kita baca subhana rabbiyal a'la. Kenapa? Kerana disebut dalam syarahnya li'anal a'la ablagu minat ta'zim. Kerana al-a'la ini terlebih mubalaghah daripada ta'zim itu. Kerana lafaz a'la ini yang maha tinggi ini dia terlebih mubalaghah, terlebih melampau kan, daripada kalimat al-ta'zim, kalimat membesarkan. Itu sebabnya dalam sujud kita baca subhana rabbiyal a'la, kita tak baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Wa li'annahu ismu tafdil, dan sesungguhnya a'la ini merupakan isim tafdil kalau dalam kalimat bahasa Arab. Wa sujud abdagha fi tawadu' di wada'al wajhi alal ardi, dan sujud itu terlebih mubalaghah, terlebih melampau daripada menyatakan tawaduk, kerana meletakkan muka di atas muka bumi. Kerana kita letakkan muka kita ni ke atas bumi, ke atas tempat sujud. Jadi nak menyatakan pada kita sifat tawaduk kita tu, merendah diri kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Faja'alul ablagha bil ablagh, maka kita menjadikan yang lebih mubalaghah bagi yang lebih mubalaghah. Kita menjadikan satu benda yang mubalaghah ke atas satu benda yang lebih mubalaghah, yang lebih melampaui lagi lah. Mubalaghah ni satu benda melampau. Contohnya kalau dalam kalimat Arab ni, contohnya hamara. Hamara ni merah, ahmar ni merah. Hamara merah. Kalau ahmar lagi merah. Lagi merah. Kalau ada tasydid bersangatan merah. Hammara mana bersangatan merah. Jadi begitu juga dalam bahasa kita kan. Dalam bahasa kita adanya orang kata ni orang ni cerdik. Seorang tu mungkin kita katakan dia seorang cerdik. Dia ni cerdik. Yang ni yang A cerdik, yang B lebih cerdik. Yang C bersangatan cerdik. Nampak? Nampak? Dia lebih mubalaghah bersangatan cerdik. Begitu juga dalam bahasa Arab. Jadi dalam penggunaan ketika solat tadi, Nabi Muhammad SAW telah diperintahkan supaya membaca subhana rabbiyal a'la dalam sujud. Sedangkan dalam rukuk cukup sekadar kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Itu keterangan atau syarah terdapat dalam kitab Arab. Baik, kita kembali pada hadis tadi. Jadi hadis ini terima daripada Abu Abdullah Huzaifah bin Yaman Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma, telah meredha Allah taala keduanya. Ia dikenali sebagai penyimpan rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kaum munafik. Jadi Uzaifah bin Abi Yaman Al-Ansari ini, dia ini merupakan salah seorang yang orang kata penyimpan
penyimpan segala-segala rahsia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dia menyimpan satu amanah yang besarlah terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, aku semayang bersama dengan Rasulullah SAW pada suatu malam. Kemudian baginda memulakan membaca surat Al-Fatihah dengan membaca surat Al-Baqarah. Kemudian aku menyangka baginda akan rukuk pada ayat yang ke-100, tetapi baginda meneruskan bacaannya. Lalu aku sangka lagi baginda akan baca surah itu, Al-Baqarah, dalam satu rakaat. Tetapi baginda meneruskan dengan membaca surah An-Nisa pula hingga tamat. Kemudian baginda memulakan surah Ali Imran sehingga akhirnya. Nampak? Gostan balik. Nabi gostan semula. Maknanya Nabi baca surah Al-Baqarah, sepatu Baqarah, terus Ali Imran. Kalau ikut turutannya. Tapi Nabi tak baca Ali Imran, tapi baca Nisa, melompat lah macam Nisa. Lepas tu gostan balik. Baca Ali Imran. Kemudian baginda membaca dengan tertib. Tertib maksudnya terang bacaannya, jelas bacaannya. Tidak terlampau perlahan dan tidak terlampau terlaju. Apabila sampai ke ayat tasbih, lalu baginda bertasbih. Apabila sampai pada ayat doa ataupun soal, maka Nabi SAW pun berdoa ataupun minta sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila sampai kepada ayat mengenai berlindung daripada syaitan, ta'awuz, maka Nabi pun minta berlindung kepada Allah Ta'ala daripada gangguan syaitan. Baginda meminta perlindungan kepada Allah. Kemudian baginda rukuk lalu membaca Subhan Rabbiyal Azim. Rukuk itu hampir sama panjang dengan masa atau qiyam berdiri betul. Kemudian baginda membaca Subhana Rabbiyal Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Lalu berdiri dengan lama hampir sama dengan masa rukuknya. Selepas itu baginda sujud dengan baca Subhan Rabbil A'la wa bihamdih, dan sujudnya juga hampir sama dengan masa berdirinya juga, masya-Allah. Bayangkanlah tuan, berapa lamanya berdiri Nabi Muhammad SAW dalam sembahyangnya. Kita rasa mungkin kita pun tak larat nak ikutlah sebagaimana yang dibuat oleh baginda Rasulullah SAW. Kecuali orang yang melazimi selalu solat malam, insya-Allah dia boleh buatlah. Tapi kalau jawan jarang-jarang buat ni, susahlah, rasa beratlah nak buat. Itu. Baik, apakah pengajaran daripada hari ini tuan-tuan? Pertama, harus berjemaah sembahyang sunat termasuk sunat tahajud. Bolehlah kita berjemaah. Tapi digalakkan kita sembahyang tahajud seorang je lah. Sembahyanglah. Sembahyang seorang tu paling galakkan sekali. Tapi kalau kita mungkin skala sembahyang seorang mungkin tak larat nak buat. Jadi kita buatlah secara berjemaah pun tak apa, boleh. Yang kedua, sunat memanjangkan sembahyang malam dan harus bagi imam membaca surah-surah yang panjang sekiranya imam bersetuju dan bilangan mereka tidak banyak, masya-Allah. Kalau imam bersetuju kan dengan bacaan yang panjang, boleh je. Tak nak nanti imam aja berdiri seorang, lepas tu imam terlesap, tak tahu ke mana. Mula-mula tu semangatlah. Wah, malam ni sembahyang tahajud, semangatlah. Bila imam baca panjang aja, dia dah mula menggelisah kan. Lepas tu salam terus. Lepas tu cabut lagi. Imam salam ni, mana pergi jemaah ni? Tadi ada dah losap dah, tinggal dia seorang. Kan? Kemudian harus membaca Quran tanpa mengikut susunan surah dalam mushaf. Tetapi makruh menurut pendapat setengah ulama. Namun bagi Nabi Muhammad SAW tidak makruh kerana tujuan junjungan ialah menyampaikan ataupun mengajarkan kepada umat baginda Rasulullah SAW. Maknanya bahawa bacaan itu adalah harus. Kemudian disunatkan tuan-tuan bagi orang yang membaca Quran apabila bertemu ayat yang menyuruh bertasbih, maka kita baca tasbih. Bila sampai pada ayat doa, maka kita berdoa. Bila sampai pada ayat berlindung pada syaitan atau neraka, lalu Nabi SAW pun memohon perlindungan, dan begitulah seterusnya. Yang kelima, umat Islam yang mengerjakan ibadah sunat naklah dilakukan pada waktu yang sesuai supaya dapat dilakukan dengan penuh khusyuk dan juga tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu sembahyang sunat yang afdal ialah sembahyang tahajud yang dilakukan pada malam hari. Sembahyang tahajud dilakukan pada malam hari, insya-Allah. Boleh? Boleh tuan, insya-Allah. Jalan tak tu? Jalan ke tak tu?
Jalan insya-Allah. Baik, seterusnya kita masuk hadis yang kedua. Kalau dalam kitab hadis ni hadis yang 105 Dalam hadis 105, hadis ni diterima daripada An Ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailah. Fa'atal qiyam hatta hamamtu bi amri su. Qila wa ma hamamta bihi? Qala hamamtu an ajlisa wa ada'ahu. Muttafaqun alaih. Ada ini riwayat daripada Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik, hadis ini diterima daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala, berkata ia, sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailah. Aku semayang berserta dengan Nabi Muhammad sallam pada satu malam. Sama juga. Tadi siapa semayang tadi? Tadi Huzaifah bin Yaman al-Yamani. Yang ini lain pula. Ibnu Mas'ud pula semayang dengan Nabi. Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailah. Aku semayang dengan Nabi pada satu malam. Fa'atal qiyam. Maka Nabi pun memanjangkan bacaan, memanjangkan berdiri waktu dia sembahyang tadi. Hatta hamamtu bi amri su, sehingga aku terlintas untuk melakukan perkara yang tidak baik. Hamam tu maksudnya terlintas ataupun bercita-cita lah, bercita-cita untuk buat satu pekerjaan yang tidak baik. Bi amri su. Kila, lalu ditanya orang kepada Abu Ibnu Mas'ud, dia kata, wa ma hamamta bihi, apakah yang kamu terlintas tu nak buat tu? Apa yang kamu terlintas nak buat tu? Qala, lalu dia berkata, hamamtu an ajlisa, aku bercita-cita untuk duduk dan aku tinggalkan baginda Rasulullah SAW sendiri. Aku terlintas ataupun bercita-cita nak semayang duduk, biarlah Nabi semayang berdiri, aku semayang duduk, tak apalah. Lepas tu aku pun salam dan belalah, teruskan meninggalkan Rasulullah SAW seorang diri. Masya Allah. Jadi hadis ini tuan merupakan hadis yang lebih kurang sama dengan hadis tadi berkenaan dengan panjangnya semayang Rasulullah SAW. Dan hadis ini tuan disebut dalam Sahih Muslim menyatakan bahawa hadis ini dalam bab istihbab tatwil qiraah fi salatil laili. Bab sunat memanjangkan bacaan dalam sembahyang malam. Itu kalau riwayat daripada Muslim. Sedangkan riwayat daripada Imam Bukhari dalam bab tahajud, dia kata hadis ni dimasukkan dalam bab taulul qiyam fi salatil laili. Bab memanjangkan berdiri dalam sembahyang malam. Jadi masuk dengan sallaitu itu ialah solatut tahajud. Kemudian masuk dengan hamam tu maknanya alhammul al-azmu an syai'. Bercita-cita di atas sesuatu. Bercita-cita di atas sesuatu untuk melakukan perkara yang menyalahi daripada imam. Maksudnya mufarakah lah. Mufarakah daripada imam. Masya-Allah. Hadis ini tuan-tuan diterima daripada Ibn Mas'ud. Katanya aku bersemayang tahajud bersama dengan Nabi Muhammad SAW pada satu malam, lalu dia telah memanjangkan berdirinya sehingga aku terlintas melakukan perkara yang tidak baik. Ibnu Mas'ud ditanya, apakah gerangan yang hendak engkau lakukan? Wahai Ibnu Mas'ud, jawabnya, aku terlintas untuk duduk dan meninggalkannya berdiri seorang dirilah. Maksudnya lah, maknanya dia nak belah lah. Dia nak tinggalkan Rasulullah sembahyang seorang diri. Kenapa? Dia tak mampu lah maksudnya. Dia tak mampu mengikut ibadah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beribadah keadaan berdiri yang terlampau lama lah. Macam tu. Dan sampai itu nak nyata pada kita tentang orang kata kekuatan fizikal yang ada kepada Rasulullah SAW. Kalau orang kekuatan fizikal dia tak kuat, dia tak akan boleh berdiri lama. Paling tidak pun sekejap, lepas itu dah tumbang. Betul tak? Apalagi kalau sakit lutut ke apa, sakit pinggang dan sebagainya. Jadi tak boleh berdiri lama. Tapi Nabi kita lihat dalam hadis ini berdiri lama, menunjukkan kepada kesihatan baginda Rasulullah SAW yang baik. Sihat. Kerana orang yang sihat saja boleh berdiri lama. Kalau orang tak sihat boleh lama. Contoh askar kan, askar ke tentera ke polis, dia berdiri kadang lama. Berdiri lama kan, macam yang waktu jaga roadblock ke dan sebagainya, ataupun kawat ke dan sebagainya, duduk tengah padang kan, dalam keadaan sejam, 2 jam, 3 jam, larat ke? Kalau kita tidak ada stamina kan, tidak ada kekuatan, kemungkinan kita pun tak larat.
ya, sebagaimana yang dilakukan oleh kan para tentera kan, orang-orang yang diamanahkan untuk menjaga negara lah. Baik, apakah penjelasan pada ini tuan-tuan? Pertama, perbuatan makmum yang menyalahi imam adalah dianggap sebagai buruk, tidak baik. Perbuatan makmum yang menyalahi imam adalah dianggap buruk dan juga tidak baik. Jadi dalam hadis ini nyatakan kepada kita keinginan dia tadi. Tapi dia belum mufarakah lagi, dia belum keluar lagi. Tapi dia dah ada cita-cita dah. Dah ada cita-cita untuk mufarakah. Saya tidak mau mengikut Rasulullah SAW dalam sembahyang tadi. Tetapi adakah dia tak ikut? Dia ikut juga. Tapi ada perasaan dalam hatinya macam tak usyuk lah. Dengan ibadah lakukan dia bersama dengan Rasulullah SAW tadi. Yang kedua, bertanya tentang sesuatu yang tidak jelas adalah tindakan yang baik. Bolehlah perencanaan hadis. Kita bertanya suatu benda yang tak jelas, itu digalakkan. Yang tak digalakkan pada kita ni ialah berbantah-bantah, mujadalah. Kalau setakat kita bertanya suatu benda kita tak faham, itu memang digalakkan. Memang salah satu daripada cara kita nampak ilmu ni, kita kena bertanya. Kerana bertanya itu merupakan orang kata pintu ilmu. Kalau tak bertanya macam mana? Kerana tak faham. Bila tanya insya-Allah akan faham. Gitu. Yang ketiga, setiap Muslim adalah digalakkan sembahyang berjemaah. Begitu juga di antara beberapa sembahyang sunat adalah digalakkan supaya dilakukan secara berjemaah seperti sembahyang tahajud, gerhana matahari, tarawih dan juga lain-lain ibadah yang lainlah. Kita digalakkan juga sembahyang secara berjemaah. Kalau kita sembahyang tapi macam tahajud ni kita digalakkan buat sendirilah. Tak boleh berjemaah. Tapi kalau kita rasa kita tak mampu nak buat seorang diri, kita buatlah secara berjemaah. Itu. Yang keempat, untuk memperolehi rahmat yang besar dan keredaan yang lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala, perlulah seorang itu menguatkan azamnya dalam mengerjakan amal ibadah. InsyaAllah. Baik, kemudian kita lihat hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga yang terima daripada Anas radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam qala yatma'ul mayyit salasa ahluhu wa maluhu wa amaluhu wa yarji'u isnani wa yabqa wahid yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim. Baik, hadis ini terima daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Itulah hadam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diterima daripada Rasulullah sallam. Qala berkatalah yatba'ul mayyit, mengiringi mayat itu oleh tiga perkara. Yatba'ul mayyit salasah, mengiringi mayat itu tiga perkara. Bila mayat dihantar ke kubur untuk dikebumikan, yang mengiringi biasanya tiga perkara. Ada masa kadang-kadang tak sampai tiga perkara pun. Sebab apa? Ahli keluarga tak ada. Ahli keluarga tak dapat dikesan. Kan? Jadi mengiringi siapa? Yang mengantar jenazah. Yang mengantar jenazah lah. Ataupun orang yang menguruskan jenazah. Sebab apa? Ahli keluarga tak ada. Jadi mengiringi mayat kebiasaannya tiga lah. Yang pertama, ahluhu, ahli dia, ahli keluarga dia. Siapa ahli keluarga? Mak, ayah, adik-beradik, isteri ataupun suami, anak-anak dan sebagainya. Itu merupakan ahli keluarga. Wa maluhu, dan harta dia pun mengiringi juga. Kereta dia pun iring juga sekali. Dan siapa yang bawa kereta tu? Takkan mayat bawa kereta? Tidak. Mayat tak bawa kereta. Yang bawa kereta tu ahli keluarga lah. Anaklah akan membawa kereta itu pergi ke kubur. Macam tu. Wa amaluhu, dan amalan dia, sama ada amalannya baik ataupun amalannya keji. Jadi, kan, ketiga-tiga ini kebiasaannya akan mengiringi jenazah ke kubur. Bayar bi'u isnani, maka kembalilah dua, wa yabqa wahid, kekal satu. Kembali dua, pulang balik dua, kekal satu yang mengiringi bersama dengan jenazah tadi. Wa yarji'u ahluhu wa maluhu, kembalilah ahli keluarga dia dan juga hartanya. Wa yabqa amaluhu, dan kekallah amalannya, masya-Allah.
Amalan saja kekal. Harta, kan, kereta yang mewah, mungkin kereta dia BMW, mungkin kereta dia orang kata kereta yang harga-harga mahal-mahal lah. Alphard ke belah kereta mahal. Harga kadang sampai 100,000, 200,000 punya harga. Macam sebiji rumah, banglo harga dia kereta dia kan. Adakah kereta tu akan dibawa ke dalam kubur sekali? Tidak. Kereta tu hanya sekadar hantar sampai ke tempat perkuburan saja. Itu pun ke luar kawasan kubur je. Lepas tu dah selesai, kan? Anak pun memandu ataupun isteri memandulah kereta, buatlah balik boleh. Yang tinggal bersama kita siapa tu kan? Amalan kita, masya-Allah. Itulah amalan kita yang akan menemani kita ketika kita berada dalam kubur. Oleh itu janganlah kita act. Janganlah kita sombong sangat. Jadi hadis tuan-tuan disebut Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, kan, disebut dalam bab sakaratul maut. Dalam bab sakaratul maut. Sedangkan Imam Muslim disebut dalam bab az-zuhdu, dalam bab zuhud. Dalam bab zuhud. Kemudian hadis ini menyatakan kepada kita al-hassu. Apakah faedah pada hadis ini? Sebut dalam kitab Nuzhatul Muttaqin. Faedah daripada hadis ini al-hassu ala fi'li ma yabqa min ma'al insan wa huwa amalan salih li yakuna anisuhu fil qabri iza raja'an nas wa taraku wahdah. Hadis merupakan galakan di atas melakukan sesuatu perkara yang kekal bersama dengan manusia, kan, iaitu ketika dalam kubur, iaitu amalan yang soleh. Jadi ini hadis merupakan galakan, dorongan kepada kita ala fi'lin, di atas melakukan ma yabqa ma'lisa, suatu benda yang akan kekal. Suatu benda yang akan kekal dengan manusia itu ketika berada dalam kubur, iaitu amalan soleh dia. Liyakuna anisuhu fil qabri, supaya dia nanti menjadi peneman kepada dia dalam kubur. Iza raja'an nas, apabila kembalilah manusia kepada tempat kediaman masing-masing, maka tinggallah dia seorang diri di dalam kubur itu. Wataraku wahdah, lalu ditinggal, maka manusia pun meninggalkannya akan seorang. Hatta siapa pun yang dia kasih, siapa pun yang dia sayang, isteri dia, mungkin dia kata isteri dia sayang pada dia, anak pun dia kata anak pun sayang dengan ayah, kan? Ibu pun sayang pada anak, yang mati anak, kan? Ayah juga sayang pada anak, yang mati ni anak, yang tinggal ayah. Semua mengaku ketika dalam dunia dulu semua mengaku sayang pada dia. Tapi bila berlakunya pemisahan, kematian tadi, semuanya akan kembali. Tidak ada seorang pun yang akan tinggal sama lagi, meninggalkannya di atas kubur itu. Tak adalah. Jadi, kecuali kalau orang yang telah pun diupah untuk membaca ayat Quran dan sebagainya di atas kubur, itu lainlah. Tapi yang jelas tidak ada lagi. Tinggal. Jadi apakah pengajaran daripada hadis ini, tuan-tuan? Pertama, perbuatan makmum. Yang pertama, hadis ini menggalakkan kita melakukan amalan soleh. Kerana amalan itu akan sentiasa menemani sehingga ke alam kubur, di alam akhirat. Sedangkan harta dan keluarga akan meninggalkan kita sendirian. Semua akan tinggal. Walaupun rumah macam mana mahal sekalipun. Rumah sampai kadang-kadang harga 500,000. Rumah ada kadang-kadang harga macam 1 juta harga rumah pun ada zaman sekarang ni. Kalau tuan-tuan lihatlah kat mana-mana pun harga rumah semua mahal. Harga tanah pun semua mahal. Tak ada harga tanah yang murah-murah dah sekarang ni. Kadang-kadang hanya kadar tanah dalam 0.3 ekar pun kadang-kadang orang jual kadang-kadang sampai 180,000, 250,000 dan sebagainya. Kadang tanah tak sampai seekar pun tapi jual memang harga pasaran sekarang memang mahal lah. Kan? Begitu juga dengan rumah. Walaupun begitu juga begitu mahal benda tu, tapi bila kita mati pun semua akan tinggal juga. Akan diwarisi oleh orang yang masih hidup. Gitu. Akan diwarisi oleh orang yang masih hidup. Gitu. Yang penting pada kita banyakkan amalan kita. Adakah menyalahi kita daripada mencari harta? Tidak. Carilah harta. Tak ada masalah pun. Kau nak beli rumah, belilah rumah. Kau nak beli tanah, belilah tanah. Nak beli kereta, belilah kereta. Tak ada masalah, kemudahan untuk bergerak kan. Tetapi jangan kita jadikan itu matlamat. Matlamat dalam kehidupan kita. Kenapa? Kerana benda tu tak akan bawa mati. Kan? Beli emas. Macam perempuan kan dia suka beli emas.
gelang emas, dapat duit kan, dapat orang kata anak bagi duit, mungkin kadang cucu bagi duit, dia kumpul-kumpul sikit kan, belilah, beli emas, beli cincin emas, beli gelang emas dan sebagainya. Sebagai lah, separuh perempuan ni suka emas gitu, belilah, tak ada masalah. Tapi bila mati besok tinggal juga kan, semua tinggal. Yang mewarisi lah anak cucu lah akan mewarisi besok. Kalau mereka bagus akhlak mereka, mereka akan bagi sama kata. Kalau akhlak tak bagus, mereka akan berebut, akhir mungkin ada yang bergaduh, berbalah dan sebagainya. Yang kedua, 3 perkara yang menjadi kepentingan utama di atas dunia ini bagi seorang itu ialah keluarga, kekayaan dan juga amalan kebajikan. Maka hendaklah setiap orang itu mendapatkan ketiga-tiga perkara itu dengan sebaik-baiknya. Keluarga penting tak dalam kehidupan kita? Penting kan? Kekayaan penting tak? Penting juga kekayaan, aset. Tapi jangan jadikan matlamat kehidupan kita. Itu jelah. Yang ketiga, apabila seorang itu mati, yang kekal bersamanya ialah amalannya. Walau bagaimanapun jika keluarga yang ditinggalkan ialah keluarga yang bertakwa, dan harta yang boleh itu ialah harta yang halal dan digunakan untuk keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, juga akan bermanfaat bagi si mati. Si mati dah meninggal dunia, meninggalkan harta. Jadi harta tadi gunakan oleh anak yang untuk bersedekah untuk si mati. Ataupun harta tadi gunakan untuk wakaf. Diwakafkan untuk si mati. Diinfakkan untuk si mati, niat dia. Pahala kan? Bolehlah, alhamdulillah. Kalau tidak, sebaliknya lah. Anak-anak akan bercakap, anak-anak akan bergaduh. Lepas tu terputus hubungan adik-beradik. Sebab apa? Harta yang ditinggalkan, yang direbutkan tadi lah. Kalau rumah pesaka contohnya, lalang rumah pesaka tinggal macam tu je. Sebab apa bergaduh? Masing-masing rebut rumah pesaka yang tinggalkan oleh mak ayah. Jadi anak-anak berebut, semua nak ke rumah tu. Akhirnya tak ada seorang pun tinggal ke rumah tu. Semua tak nak tinggal ke rumah tu, lalang rumah tu pun runtuh. Semak samun dan sebagainya. Itulah yang banyak berlaku, tuan. Baik, kemudian hadis yang keempat, an Ibni Mas'ud, wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'. Syukurlah sekadar tu mukadimah pengajian pertama kita pada malam ni, insya-Allah. Mana ada 3 hadis yang kita berkongsi, mudah-mudahan dengan 3 hadis kita berkongsi ini, insya-Allah sebanyak akan memantapkan ilmu kita, insya-Allah. Sampai itu kita mengambil pengajaran sebutkan dalam hadis ini, insya-Allah. Itu saja, wallahu a'lam bissawab. Kalau ada soalan daripada jamaah, kalau ada soalan. Ada? Ada? Kita ada, alhamdulillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqinan shadiqan wa alam taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsirah wa siyana fataya alim. Dawilana qulubana binuri ma'rifataka wa ta'ala. Allahumma faqina fi din, Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqul ma'sum. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta fatin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Qabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim.